Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati para panel penilai Sedar 21, seterusnya para peserta Sedar 21. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Nizam bin Abdul Jamil. Saya guru di Sekolah Kebangsaan Parit Lapis Batu Pahat, Johor. Jadi pada hari ini saya akan buat pembentangan tentang penyelidikan saya, khususnya di dalam pendidikan bahasa Arab. Dan sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada IPG Darul Aman yang mengadakan program Sedar 21, dan saya harap penyelidikan saya akan dapat membantu meningkatkan lagi mutu khususnya di dalam pendidikan bahasa Arab. Tuan-tuan dan puan-puan, panel penilai Sedar 21 dan peserta-peserta Sedar 21. Jadi pada hari ini, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, penyelidikan saya adalah berkisar di dalam pendidikan bahasa Arab, khususnya di dalam pedagogi didik hibur. Justru itu saya telah memilih tajuk penyelidikan saya yang bertajuk Keberkesanan Didik Hibur Irama Rap untuk pendidikan bahasa Arab dalam kalangan murid SK Parit Lapis. Jadi kita ketahui sesungguhnya salah satu didik hibur yang sangat popular, yang sinonim dengan guru-guru bahasa Arab dan juga guru-guru bahasa lain juga, iaitu didik hibur nyanyian. Dan belum ada lagi nyanyian didik hibur irama rap dipersembahkan ataupun diguna pakai di dalam kelas. Jadi pendahuluan ataupun latar belakang kajian saya adalah didik hibur adalah salah satu daripada pedagogi yang popular dewasa ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Antara didik hibur yang sering diaplikasi oleh guru-guru, khususnya guru bahasa Arab dalam kelas, adalah dalam bentuk nyanyian. Jadi didik hibur nyanyian adalah salah satu proses ingatan bahasa melalui nyanyian juga, maka irama atau rentak rap sangat dekat dengan murid-murid sekolah di abad 21. Seperti mana kita dapat lihat juga di dalam DSKP Semakan 2017 Bahasa Arab, menekankan kaedah persembahan seni bahasa, iaitu salah satu daripadanya adalah nyanyian, bagi membantu dan menggalakkan lagi murid meminati khususnya pendidikan bahasa Arab. Jadi secara tak langsung, rentak rap yang sangat dekat di hati murid-murid sekolah, khususnya sekolah kebangsaan ataupun sekolah rendah, dapat menarik minat murid-murid untuk mempelajari bahasa Arab dengan lebih mendalam lagi, dan bersedia, bukan sahaja minat, tapi bahkan mereka bersedia untuk mempelajari bahasa Arab. Kenapa saya mengatakan bahawasanya bahasa Arab ni dekat di kalangan murid-murid, khususnya murid sekolah rendah? Kerana kita lihat rancangan TV yang popular di Malaysia, rancangan kanak-kanak, iaitu Didi and Friend, juga telah memulakan menggunakan irama rap di dalam nyanyian-nyanyian mereka. Kita boleh tengok bagaimana popularnya lagu Nak Tidur Mana di dalam Didi and Friend dapat menarik minat murid-murid untuk menonton rancangan Didi and Friend. Bahkan lagu tersebut sudah dialih bahasa kepada beberapa bahasa negara lain. Ini menunjukkan irama rap ketika ini adalah salah satu medium yang kita boleh gunakan untuk menarik minat murid-murid di dalam pendidikan bahasa Arab. Penyataan masalah di dalam penyelidikan saya adalah nyanyian dan melodi yang terdapat di dalam buku teks bahasa Arab tahun 3 yang biasanya digunakan oleh guru-guru bahasa Arab amat membosankan. Contohnya, seperti mana dalam kajian yang saya lakukan ini, saya mengambil tema warna. Mereka menggunakan lagu Keranamu Malaysia yang sangat tidak dekat dengan murid-murid. Murid-murid tak pernah dan jarang juga mendengarkan lagu tersebut, walaupun lagu tersebut lagu patriotik. Jadi tiada daya tarikan pada nyanyian dan lagu tersebut. Terdapat juga dalam buku teks bahasa Arab menggunakan lagu nasyid seperti Sallallahu Alaikallah, kumpulan nasyid Brothers, iaitu Teman Sejati. Bagaimana lagu-lagu yang agak slow ni dapat menarik minat murid. Mungkin untuk ambil berkat dan sebagainya, mungkin, tapi
Untuk situasi ini saya rasa perlu kepada satu media nyanyian yang betul-betul dapat menarik perhatian murid. Kalau yang tak dapat menarik perhatian murid, kerana apa? Kerana melodinya jarang didengari oleh murid serta liriknya tidak dapat disesuaikan dengan baik pada melodi, menyebabkan murid sukar untuk menuturkan perkataan yang didengari. Jadi bila kita nyanyi rap ni, kita boleh sebut satu persatu. Kita ada quarter note, ada triple note. Jadi kita boleh, dengan rap kita boleh sebut perkataan tu, nak sebut laju boleh, kalau kita nak sebut satu persatu pun boleh. Jadi bagaimana nak perkenalkan ni pada guru-guru, mungkin guru-guru boleh mengambil sedikit kursus bagaimana kita nak nyanyikan lagu bahasa Arab di dalam kelas kita menggunakan irama rap. Jadi sorotan kajian yang saya dapati daripada penyelidikan saya adalah pedagogi adalah kaedah dan prinsip pengajaran yang dijalankan ke atas murid-murid, seperti mana menurut Edward M. Anthony. Jadi pendekatan ialah salah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik. Jadi pedagogi pengajaran sentiasa berubah serta dilakukan penambahbaikan mengikut kesesuaian keadaan dan peredaran zaman. Tak boleh lagi kita gunakan lagu Twinkle Twinkle Little Star di dalam memperkenalkan huruf alif bata. Perlukan lagu yang lebih fuzz dan catchy. Objektif kajian yang saya dapati dalam pendidikan saya adalah mengenal pasti tahap penguasaan sedia ada murid tahun 3 SK Parit Lapis pada kemahiran mendengar dan tutur bahasa Arab. Dan yang kedua, mengenal pasti kesan kaedah didik hibur nyanyian irama rap dalam membantu menguasai kemahiran mendengar dan bertutur di kalangan murid SK Parit Lapis, dan mengenal pasti perbezaan tahap penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab. Persoalan kajian pula, apakah tahap penguasaan sedia ada murid tahun 3 SK Parit Lapis dalam kemahiran mendengar dan bertutur? Sejauh manakah kaedah nyanyian irama rap dapat membantu murid menguasai kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab? Dan yang ketiga, adakah terdapat perbezaan tahap penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur bahasa Arab murid tahun 3 SK Parit Lapis sebelum dan selepas kaedah didik hibur irama rap ini diperkenalkan kepada murid-murid tahun 3 SK Parit Lapis? Seterusnya, para peserta, metodologi kajian yang saya gunakan di dalam penyelidikan saya adalah saya menggunakan quasi eksperimen. Sampel kajiannya saya jalankan ke atas 15 orang murid tahun 3 SK Parit Lapis. Instrumen kajiannya adalah berdasarkan soalan PBD. Kesahan dan kebolehpercayaan kajian ini kita boleh rujuk kepada surat siaran KPM bilangan 14 2018 yang mana semua PBD dijalankan sendiri oleh guru yang mengajar. Bukan saja dijalankan, dilakukan dan dinilai sendiri oleh guru yang mengajar. Jadi kesahannya tidak boleh diragukan lagi lah. Jadi kaedah analisis adalah kaedah kuantitatif. Di sini saya paparkan dapatan kajian saya. Jadual yang pertama menunjukkan jadual gerak kerja penyelidikan bermula 27 Julai sehingga 24 Ogos dengan ujian pra pada 28 dan 21 hingga 21 Ogos, 28 Julai hingga 21 Ogos saya menjalankan aktiviti penyelidikan saya, dan ujian pasca dijalankan pada 24 Ogos. Dapatan kajian seterusnya adalah kita boleh tengok jadual kedua tahap penguasaan murid, dan di sini pula adalah jadual ketiga peratus tahap penguasaan murid. Bagi ujian pra, ujian pasca berlaku pertambahan yang begitu ketara pada tahap penguasaan tahap 4 dan penguasaan tahap 5. Kalau sebelum ni tidak ada murid yang mendapat tahap 4 dan tahap 5, tapi selepas ujian pasca kita dapati begitu ketara kenaikan murid yang berada di tahap 4 dan murid yang berada di tahap 5. Dan saya jalankan ni ke atas 15 orang murid tahun 3. Seterusnya adalah keputusan kajian menunjukkan bahawa terdapat 40% murid tidak dapat menguasai kemahiran dan bertutur apabila hanya mendapat tahap 2 sahaja, manakala 60% murid mendapat tahap 3 di dalam ujian pra.
Manakala selepas kajian dijalankan, 3 orang murid yang mendapat tahap 2 sebelum ini berjaya mendapat tahap 3, manakala 33% murid yang daripada tahap 3 berjaya mendapat penguasaan tahap 5. Penurunan sebanyak 40% murid yang berada di tahap 2, dan ianya dapat menggalakkan murid menyertai aktiviti PDPC ataupun PDPR dengan lebih gembira lagi. Itu yang kita dapat lihat selepas ujian tersebut. Seperti mana yang kita tahu, murid yang mendapat tahap 5 dan tahap 4 adalah murid yang dapat menguasai tajuk. Bukan saja dapat menguasai tajuk, tapi dapat menggunakan perkataan yang diajar dalam keadaan ataupun situasi yang betul. Selain daripada itu, untuk murid yang mendapat tahap penguasaan 4, maafkan saya, penguasaan 4 dan 5, bagi yang menguasai tahap 5, mereka dapat bukan saja dapat menggunakan perkataan ataupun ayat pada situasi yang betul, bahkan mereka juga dapat sukarela dalam menjawab soalan kita. Kerana apa? Kerana sudah ada keyakinan dalam menjawab soalan. Bahkan mereka juga mampu menjawab soalan dengan tepat. Justru melalui kajian ini saya dapat mencipta satu inovasi baru, khususnya di dalam didik hibur nyanyian bahasa Arab, seperti yang terdapat di dalam laman YouTube saya, laman YouTube Mr. Ni Arabi. Selain itu, dapat meningkatkan prestasi pendidikan bahasa Arab, khususnya di SK Parit Lapis, dan khususnya di dalam kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi para panel penilai Sedar 21 dan para peserta Sedar 21, jadi sekadar itu saja pembentangan penyelidikan saya, dan saya harap ianya dapat memberi manfaat dan dapat mencetuskan satu idea-idea yang lebih baik dalam mengembangkan lagi khususnya pendidikan bahasa Arab di Malaysia. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.